Okey, malam ni kita sangat excited. Kenapa? Sebab kita ada special guest, okey, yang I kena dua-dua pun dalam masa lebih kurang dalam setahun lebih. Tetapi apa yang membuka mata hati saya kerana dia orang, okey, buat part time saja boleh mencapai semua insentif di platform Forever Living. So, you orang nak tahu tak rahsia dia orang? Okey, kalau nak tahu cepat tekan 9. Biar dia orang nampak you all memang begitu nak tahu macam mana dia orang berjaya dalam masa part time dan mencapai semua insentif di Forever Living. Itu paling penting. Yang kedua, okey, so sebelum kita menjemput dua-dua pasangan keluar, okey, I nak you all perlu cepat apa? Sebab saya tahu orang Malaysia kata pukul 8.30, biasa masuk pukul 8.35, 8.40. Itu adalah satu attitude yang tak bagus. Okey, kenapa? Sebab ketepatan masa itu adalah satu business, orang kata sebagai respect. Betul tak? Contoh, katakan kalau you menjemput seseorang untuk memberi ilmu kepada you. You rasa you patut tunggu dia ke ataupun dia patut tunggu you? You fikir balik. Sepatut kita yang kena tunggu sebab apa? Sebab kita menuntut ilmu, betul tak? So, kita sepatutnya tunggu cikgu masuk. Bukannya kita tunggu, panggil cikgu masuk dulu, cikgu tunggu kita, betul tak? Kita patut tunggu dia orang, betul tak? So, yang paling penting, okay, ingat, hari ini kita tutup ilmu, betul tak? So, ingat apa tahu? Bawa pensel, bawa buku nota. Kenapa? Saya pun macam you all saling juga. Sebab apa? Sebab kita orang Malaysia standard lah, okay, 99% panggil dia baca buku, dia tidur. Sama I kategori itulah, okay, bila buka I tidur. So memang orang kata masa itu tak ada, betul tak? Panggil dia baca buku tak nak, okay, tak apa. Sekarang kita cuma perlukan anda 1 jam bersama kita sebab anda akan mendapat sesuatu, okay, yang memang orang kata memang kau-kau punya ilmu. Kenapa? Sebab dua buah buku ini, walaupun setengah orang, hanya setengah jam sahaja, tetapi dia mampu bagi you kena habiskan satu buku. That's why rugi kalau you orang tak catat nota ataupun keyword-keyword yang dibawa oleh mereka. Okey, ingat. Okey, kalau ada prospek, cepat-cepat bawa masuk. Jangan tunggu. Dan malam ini kita sangat special. Kenapa? Sebab malam ini, ada orang tanya, oh yes, apa yang sangat special malam ni? Oh, I beritahu you, sangat hebat. Kenapa? Sebab malam ini kita ada seseorang yang I khas menjemput kepada anda semua. Kenapa? Sebab you kena faham. Okay? Attitude is a little thing that make a big difference. Maksudnya, setiap benda yang kita buat kecil-kecil, dia akan efekkan apa benda yang kita akan buat masa depan yang lebih besar. Dan yang paling penting malam ini, saya akan menjemput 2 orang sharing speaker yang dibawa khas kepada anda. So malam ini tanpa I kata tak nak buang masa, so saya akan menjemput pasangan yang pertama yang I kena mereka I rasa sudah lebih kurang dalam 2 tahun lebih sikit. Masa itu dalam setahun kita hanya berjumpa atas online saja ataupun Zoom ataupun melalui telefon saja. Kita tak pernah jumpa. Tetapi apa yang paling mengagumkan saya, walaupun mereka berdua on the way nak balik kampung dengan nak pergi jumpa prospek pun, dia orang tahu kita buat Zoom ataupun bila saya buat coaching, dia orang buka telefon dalam kereta. I tengok pun, wah, boleh ke? Boleh fokus. Tak apa, dia beritahu saya tak apa sebab dia nak menuntut ilmu. That's why hari ini dia berjaya bukan tanpa sebab. Dia berjaya sebab dia berusaha di depan. Dan hari ini apa yang dia dapat memang I beritahu memang satu orang kata satu kepastian. Kenapa? Sebab dulu dia daripada nobody to become somebody. Kenapa? Sebab dia sama dengan kita, dia menuntut, dia menerima dan mencari jawapan dengan ilmu yang diberi oleh setiap sifu di sini. So that's why hari ini, okay, dan I nak beritahu you, mereka night manager walaupun bagi saya memang cepat tapi bagi dia orang kata lambat. 5 bulan night manager. Tetapi yang paling penting bagi yang saya rasa sangat special about this couple, sebab apa? Sebab dia ada 5 orang anak beranak. Okay? Dulu tak tahu apa itu forever incentive. Dia cuma tahu apa? Dia nak untung wang lebih sikit. Lepas tu nak tahu cara macam mana nak mengubati penyakit husband gout lah. Okay? Lepas itu
dia pun cari research, buat banyak, tapi last minute ya, akhirnya dia pun secara tidak langsung dia menjadi leader dalam platform ini. Nak tahu kenapa, mengapa dan bagaimana dan apa kesannya mereka bila tersentuh dengan Forever Living. So marilah kita memberi satu tepukan yang gemuruh kepada kita punya eager manager Muslim dan Saleha. Okey, tekan 9933 untuk menjemput mereka berdua keluar. Okey, tekan 933 untuk menjemput Abang Muslim dan Kak Saleha. Jom. Yes, tekan 933. Cepat. Kalau tidak dia orang tak nak keluar sharing Oh, sampai I excited. Sepatutnya tekan 933. Okay, yes, itu dia. Okay, hai. Selamat pagi semua. Semua energetik ya. Okay. Sebelum saya kenal Forever, saya memang tak kenal, saya tak pernah jumpa, tak pernah jumpa aloe vera tau. Sebab orang lain sebelum dia mungkin dia orang pernah jumpa aloe vera, tapi saya tak pernah kenal aloe vera. Okey. Dan saya sebenarnya memang nak mencari solusi untuk gout lah, untuk sakit suami lah. Dan buah pinggang dia pun dah merosot tahap 2. Jadi ini menjadi satu kerisauan lah kepada kami lah kan. Dan anak-anak masih kecil waktu tu. Jadi kami perlu buat sesuatu untuk sakit gout ni. Mesti cari jalan juga. Okey. Sebab waktu tu PKP. Okey, waktu PKP tu kebetulan duduk rumah. Jadi bila saya masak semua tak kena. Jadi bila saya masak apa pun, walaupun saya dah pantang, dah tak masak daging, seafood, dia masih gout lagi. Jadi saya rasa bersalah lah. Okey. Itu hikmah PKP. Kalau sebelum ni, kalau dia sakit, saya tak rasa bersalah. Saya rasa dia ada makan dekat mana-mana lah kan. Jadi waktu PKP memang 100% makan di rumah. Jadi saya rasa bersalah, saya mesti cari jalan. Kenapa? Macam mana nak pulih daripada gout ni? Okay, sebelum ni dia bergantung pada ubat hospital lah kan. Okay, sakit ubat hospital, sakit sangat pergi cucuk injection. Okay, itu saja jalan. Okay, bila saya dah berusaha nak cari jalan, okay, saya jumpa satu program yang hebat ni lah, yang telah mengubah kami berdua ni daripada Coach Lianatan. Okay, waktu sampai barang produk Forever, ni asal usul cerita macam mana kami terjebak dengan bisnes Forever ni. Sampai produk Forever ni baru saya perasan, oh Forever ada produk, ada brand. Oh, Forever tu adalah satu brand. Baru saya tahu. Dekat Facebook memang kita nampak orang iklan Forever, tapi saya ingat Forever tu satu maksud selama-lamanya lah, bukan brand. Macam Shaklee saya tahulah. Herbalife saya tahulah. Forever saya tak tahu. Okey. So berdosa tahu orang tak promote Forever ni kan. Jadi saya pun okeylah, saya skeptikal. Okey, saya skeptikal dengan Forever ni juga. Sebab saya skeptikal dengan produk tau. Tapi sampai produk dekat rumah, okey, Coach Lianatan dia begitu cara dia. Dia takkan cerita pasal produk. You kena ikut apa yang dia suruh lah. You nak sembuh, you kena ikut, you kena follow je. Okey, kami pun follow. Tak apa, kami follow lah, kami follow. Okey. Jaga makan dan ambil suplemen. Okey, dalam masa 2 bulan kami turun berat secara orang kata apa? Totally lost lah. Macam saya sebelum ni berat. Tunjuk gambar. Sharing sikit gambar. Okey, waktu ni berat 72. Wih, Doraemon. Memang Doraemon. Okey, berat Muslim pula. Cuba tunjuk berat Muslim sikit. Ni Doraemon memang memang bapak Doraemon. Ni gambar abang. Sekejap. Okey. Kami berdua bukan saya seorang. Saya sebenarnya saya nak teman Muslim saja buat program. Saya nak dia sembuh gout. Saya bukannya nak turun berat. Okey. Itu asal sebab apa tahu? Sebab saya nak dia Pikachu. Ini Pikachu. Okey, sebab saya nak dia sembuh gout.
Sebab kalau dia sakit kaki, saya susah tau. Masa tu anak kecil lagi tau. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Anak 5 orang, semuanya rapat-rapat tau. Bila dia sakit kaki, kena dukung anak apa semua, saya susah. Jadi tak boleh, dia mesti sembuh punya. Tapi bila dia buat program, saya pun sama buat program. Saya teman dia lah. Saya tak kisahlah sebab saya tak ada sakit apa yang serius, saya cuma gemuk aja. Okey? Jadi saya tak ada masalah berat lah. Bukan masalah sakit kritikal, tak ada. Saya masalah berat badan je kan. Tapi saya teman lah dia. Okey? Saya buat program dengan dia, jaga makan lunch, makan dinner. Saya tak snacking. Okey? Jaga makan. Kemudian selepas 2 bulan kan, saya tengok berat turun. Saya tak ada lah rasa, saya ni jenis kuat makan tau. Bila saya buat kan, saya tak rasa craving, saya okey. Tahu, itu yang saya seronok tau. Saya macam, rupanya nak turun berat taklah susah sangat. Kan? Sebab sebelum ni saya ada cuba-cuba tapi saya tak tahan tau. Saya tak nak buat lah. Okay, tapi yang ini saya memang boleh buat. Okay? Kemudian, selepas saya dapat hasil, saya ni jenis suka orang yang menulis di Facebook. Sebelum saya buat Forever, saya memang jenis orang yang suka menulis di Facebook. Saya banyak sharing. Dan masa saya sharing tu, saya tak tahu ini adalah peluang bisnes. Saya tak tahu tau ini peluang bisnes. Kemudian saya nampak lah, Coach Liana dia sharing dekat Facebook dia. Dia kata siapa nak jadi coach, boleh apa semua kan. Okey, saya nak jadi coach lah. Tapi saya tak tahu macam mana dia bagi gaji kat saya. Saya tak tahu income daripada Forever itu sendiri. Okey. Jadi saya kata saya nak jadi coach. Okey, dia nak jumpa lah bila dengar saya nak jadi coach. Okey, dia kebetulan dia turun KL. Okey, saya pergi jumpa dia lah. Coach Fairuz bagi tahu kata lain kata nak turun KL, pergi jumpa. Sebelum nak jumpa dia, saya dapat tahu kata ini MLM pula. Okey, bila dengar MLM saya jam. Kenapa MLM pula ni? Kan? Aku dah kurus dah ni. Macam mana aku nak promote ni? MLM dah pula kan? Memang mindset masa tu MLM semua salah, semua tak betul. Saya sangat skeptikal pula kan. Pergi Google pula MLM semua tak okey kan. Macam mana ni kan? MLM pula pergilah, tapi Muslim lah, dia desak juga. Saya kata pergilah, jumpalah Lenatan kan. Okey, saya pun pergilah. Tapi saya pergi jumpa Lenatan memang muka yang sangat masam lah. Masa tu memang tak senyum lah sebab MLM punya pasal. Okey, memang tak senyum. Tapi Lenatan dia cerita pasal sisi lah. Pasal pergi melancong, dapat kereta apa semua kan. Semuanya tak menaikkan mood saya lah. Saya langsung tak teruja tau. Saya risau pasal MLM tu lagi tau. Okey, last kali saya tanya lah. Dia buka soalan. Okey, ada apa soalan? Saya dengan seriusnya saya tanya, okey, ni MLM ni okey ke MLM kan? Lepas tu, okey, kalau you risau pasal MLM, you pergi cari Ustaz lah riba apa semua. Okey, ada MLM yang patuh syariah. Okey, dia explain lah. Baru dia tahu itu yang saya duk risau daripada awal kan. Okey, lepas tu dia tanyalah setiap orang apa yang you all nak capai kan. Orang sebelah cakap kan nak capai manager kan. Saya manager tu apa kan? Apa nak jadi manager tu apa kan? Saya masa tu AS lagi lah masa tu. Lepas tu bila orang sebelah cakap nak jadi manager, saya pun tirulah. Okeylah, saya nak jadi manager jugalah. Tapi memang saya tak tahu manager tu apa. Lepas tu bila dah balik kan, saya tanya Muslim, manager tu apa? Muslim, you tahu manager kan? Macam ni tau. Banyak sisi tau. Dia kata kan, okey tak apalah. Hentam lah kan. Okey. Lepas tu, balik tu, saya pun bila dah orang kata apa dah confident lah. Kita dah tahu dah okey ni platform yang betul, okey. Bukan semua platform MLM ni tak betul. Okey, ada MLM yang patuh syariah. Okey, daripada situ saya yakinlah untuk nak bergerak. Okey. Dan saya bila saya nak all out tu nak kata susah tu taklah susah sangat sebab saya sebab kami kan dapat hasil result yang orang kata apa yang drastik macam ni kan. Bila dapat result macam ni, orang confident lah, orang trust lah kepada kami. Dan saya walaupun saya ni si rumah, tetapi saya masa universiti dulu, okay, masa saya peringkat universiti dulu saya aktif. Okay, saya aktif berpersatuan dan saya banyak ramai kawan dan saya ramai senior. Saya dulu masa universiti saya suka berkawan dengan senior.
Okey, jadi senior-senior ni ramai dah sakit-sakit kan. Jadi bila tengok perubahan daripada kami, dia orang pun nak join lah. Sebab tu alhamdulillah saya dapat capai manager dalam masa 5 bulan. Okey, kemudian apa yang saya dah alami ni, apa yang Muslim dah alami ni berlaku juga kepada downline kami tau. Okey, berlaku juga pada downline. Kemudian downline pun mereka dapat result, mereka rasa sendiri perubahan pada badan mereka. Jadi tak susahlah nak tarik orang tu. Jadi dari situ jadi fighter. Bukannya masing-masing pandai sangat pun buat bisnes, tak pandai pun. Tapi atas jatuh cintanya kepada produk Forever itu sendiri tau. Memang atas sebab Forever. Saya nak fight manager sebab sebenarnya saya nak discount manager tu. Dalam tak sengaja saya dapat fighter kat situ. Okey, sebab saya fight, saya nak diskaun tu sebab saya si rumah saya tak ada income. Suami sepenuhnya, saya bergantung pada suami sepenuhnya. Jadi apa kata saya nak bagus kalau saya dapat ringankan beban dia, saya dapat diskaun kan, dapat beli murah. Saya fikir macam tu. Tapi tengok income kan 11,000 pernah dapat kan, macam bestnya company ni kan, dia boleh bagi banyak macam tu kan. Okey. Alhamdulillah itu sedikit sebanyaklah perkongsian. Dan saya ni jenis suka yang belajar lah sebab platform Forever ni dia menjadikan kita ni sebagai orang yang berilmu. Dia menjadikan kita ni mesti cari ilmu. Kita mesti naikkan nilai diri kita sendiri. Tak boleh duduk saja, tak boleh. Daripada situ orang trust pada kita lah. Okey. Ni adalah salah satu perjumpaan lah dengan prospek baru. Okey, ada nak tambah? Orang kedua. Okey. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, saya Muslim. Okey, untuk pertama kali terima kasih banyak-banyak kerana menjemputlah saya. Okey, sebenarnya saya adalah full time bekerja lah. Okey, bekerja, dan kisah saya sebenarnya ramai yang tak tahu. Even dekat office saya sendiri tak tahu yang saya ni ada gout. Okey, sebabkan oleh gout ni pada peringkat permulaan dia adalah satu sakit yang kita rasa bila kena, lepas tu kita makan ubat, dia akan baik. Okey, kemudian kalau kita tersalah makan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, dia datang balik. Okey, tapi lama kelamaan, okey, pada hampir 5 ke 6 tahun, saya dah mengidap sakit gout, dan gout saya ni dia semakin teruk, semakin serius, sehingga ke tahap sebulan sekali akan kena serangan gout. Dan kita dah tak tahu apa yang nak elak daripada makan. Dan sampai satu masa, semasa PKP, okey, kita dah lockdown, semua stay at home, dan pada masa tu kita dah tak ada makan kat luar, tak ada makan kat office, tak ada makan kat restoran. Jadi di situ kita makan di rumah dan kita dah ada senarai, okey, pantang larang kita lah, kan? Kita dah tak ambil seafood, okey, dan sebagainya. Tapi masalahnya apabila kita duduk kat rumah pun, kan, kita dah start kontrol makan, gout saya serangan gout yang sangat teruk lah, okey. Sehingga kan pada satu hari itu memang kaki saya bengkak dan tak boleh nak bangun. Okey, terpaksa merangkak ke bilik air. Itulah puncak sakit yang amat-amat teruk, dan selepas pada tu terpaksa pergi klinik untuk ambil ubat, dan kemudian kita study untuk dapatkan alternatif. Okey, daripada situ saya jumpa satu program untuk pulihkan gout melalui antaranya produk Forever lah. Okay, alhamdulillah dengan follow apa yang kita guide, alhamdulillah saya dah sembuh sepenuhnya.
Maksud dia kalau sebelum ni tak boleh makan seafood, udang, sotong. Okey, sekarang saya dah belasah udang, sotong. Kalau sebelum ni tak boleh makan ikan bilis, okey, saya dah makan ikan bilis. So memang nasi lemak tu kita dah tak risaulah ada ikan bilis kan. Nasi goreng ke. Okey, jadi dekat sini saya dah dapat satu result dan daripada situ saya start buat sharing. Okey, saya tak cerita pun produk Forever, saya tak cerita pun apa yang saya buat, dah saya sharing saja. Saya kata dulu kita sakit, kalau sekarang ni kita dah sembuh. Dan ada kawan-kawan yang mana yang dengar kita punya sharing, kita punya perkongsian dekat Facebook ni, okey, dia akan tanya, dan sebab pertama sekali dia lihat pada perubahan fizikal. Memang sebelum ni gemuk ataupun berbadan besar. Maksud dia kebanyakan orang yang badan besar ni memang dia akan ada potensi untuk kena gout lah. Okey. Kemudian saya dah kurus, saya dah okey, dan daripada situ nampak trust lah. Okey, kepercayaan. Maksud dia program ni selain daripada kita boleh sembuhkan sakit, kita boleh dapat juga result untuk turunkan berat badan. Okey, daripada situ start sharing dan juga kita closing lah. Okey, supaya kawan-kawan, kebanyakannya adalah kawan-kawan rapat, kawan-kawan Facebook, kawan-kawan tempat kerja, kawan-kawan dekat universiti dulu. Mereka ni lah yang mana yang sama bayar dengan kita, yang dah ada masalah kesihatan, dan mereka ni lah yang kita approach. Dan alhamdulillah sekarang ni kita dah start pergi kepada orang kata kepada peringkat yang lebih lagi. Maksud dia kita berjumpa dengan offline, okey, dengan prospek baru dan sebagainya lah. Okey, itu antara cerita saya. Okey, so nanti kita sharing lagi untuk next. Okey, terima kasih. Ni kembali kepada Alex balik. Okay, thank you kepada Siti dan Muslim. Saya tahu you dua orang. Okay, biar saya add on something because dia orang is the first time dia orang sharing, betul tak? You orang nak tahu lebih tak tentang mereka berdua, nak tahu lebih tak? Kalau nak tahu lebih, tekan 1. Saya tolong you orang tanya soalan sebab saya tahu apa soalan yang you orang nak tanya. Kalau nak tahu, tekan 1. Kalau tak nak, I tak nak tanya lah sebab I tanya untuk pihak you, betul tak? So biar kebiasaannya tadi you boleh dengar daripada suara Siti dengan Muslim, dia orang kata, oi, actually saya seorang suri rumah, saya tak ada apa, takut husband jatuh sakit, betul tak? Itu adalah satu punca income mereka berdua. Tetapi secara tidak langsung disebabkan dia nak mengubati husbandnya, dia dapat income yang sangat lumayan. Tadi you orang ada dengar tak income dia berapa digit? 5 digit, betul tak? So nampak tak? Hanya sharing, dia orang mendapat satu pulangan yang begitu lumayan, betul tak? Tapi saya nak tanya, so sekarang setahu saya, you orang bukan saya untuk sharing sebagai pengalaman sebagai orang makan secara sihat, dan saya mendapati tahu, you tahu tak, mereka berdua boleh berbicara tentang blood test report tahu. So itu yang membuka mata saya. Kenapa? Memang dia dua orang sangat hebat. Kenapa? Dua orang background engineer. Engineer bukan manusia, engineer kereta, you tahu tak? Tiba-tiba 360 derajat Celsius tukar kepada engineer manusia. Okey, daripada engine kereta, engine tukar kepada engine manusia. So I nak tahu masa perubahan dari engineer kepada produk suplemen untuk hormone diet, apa perasaan dan adakah you mempunyai rintangan yang sangat hebat? Dan macam mana anda berdua mengatasi rintangan ini? Sebab dia orang nak tahu dulu. I slowly saya akan tanya 5 soalan. Ini soalan yang pertama. Betul. Saya engineering. Saya degree engineering electrical. Master engineering manufacturing. Okay, dia degree electrical engineering. Memang engineering lah. Tapi saya master engineering. Tapi saya tak kerja. Itu cerita dia lah. Menganggur juga kan. Tak ada macam saya tak ada rezeki macam tu tau. Kerja best kan. Kawan-kawan semua kerja best-best lah. Tapi saya si rumah jugalah sekali kan. Tapi bila sebab sakit suami tu, saya terjebak dalam bisnes ni.
saya perlu dalami masalah badan, masalah kesihatan, masalah penyakit kritikal. Saya perlu dalami. Okey, dan salah satu perkara yang saya perlu faham adalah full blood test. Itu adalah salah satu kekuatan kami lah. Kami faham full blood test. Okey, kami pandai baca full blood test. Okey, benda ni semua sebenarnya ada dalam Google juga. Okey, dan kita sendiri buat full blood test dan kita sendiri fahamkan dulu full blood test kita. Dan saya jumpa klien tu, saya jumpa prospek tu, sebenarnya dia orang bawa full blood test, dia orang tunjuk pada kami. Itu adalah cara kami lah. Cara tak tahulah kalau orang lain setuju tak setuju kan. Sebab kami memang tak bawa produk lah. Kami bawa full blood test. Ni kami sebenarnya tengah baca full blood test dia orang ni. Tengah teliti. Jadi bila dia orang tengok full blood test, dia orang ambil serius lah. Bila ambil serius, dia orang akan serius dalam program. Dia orang akan follow. Kena ambil aloe vera banyak mana, kena ambil RTC banyak mana, kena ambil FOG banyak mana, kena jangan makan ini, jangan makan itu. Dia orang terpaksa follow sebab kami dah faham sakit apa. Kami dah faham sakit apa. Okay. Kalau dia orang tak follow, akan nampak keputusan yang tak okey pada full blood test next. Nanti selepas program, dia orang akan buat full blood test lagi. Okay. Dia orang akan jumpa doktor. Saya akan suruh dia orang jumpa doktor. Ada doktor yang tengok pun terkejut lah. Tengok, wow, result okey apa semua kan. Dalam masa 2 bulan kata kan. Macam mana you boleh kurus ah? Doktor pun, macam mana you boleh kurus ah? Saya pun anak semua gemuk-gemuk. Doktor pun masalah gemuk kan. Okey. Ini adalah salah satu kekuatan kami lah. Wow. Ni saya dah bongkar rahsia lah. Ni rahsia tau. Sifu Alex sudah korek kan. Lepas itu rentangan of course dia orang akan tanya you siapa dan I nampak dia berdua memang berusaha tahu. That's why I nak beritahu you orang, kadang-kadang bukan kata kita tak tahu, kita malas lah. Malas hanya satu alasan, kita tak tahu pun alasan. Kalau kita nak berjaya, I beritahu you, tak ada apa pun boleh menghalang you daripada meningkatkan you ilmu. Sebab ilmu memang satu kunci untuk kita ni untuk menambah pendapatan, betul tak? So ramai orang bila kami dah datang untuk belajar lah, ambil inilah, kata tak ada masa nak layan anak. Dia orang 5 orang anak pun masih boleh ambil masa untuk belajar dan berjaya. That's why I kata dia orang berjaya bukan tak ada sebab. 5 orang anak wah, tole mi fa so, tole mi fa so, you tahu tak? Bukan tole mi, tole mi fa so. So, I bagi nak beritahu ya, sesiapa yang ada anak banyak pun jangan alasan. Sebab apa? Alasan hanya untuk orang yang gagal, betul tak? Betul. So, yes, Fiona pun sama tole mi, tetapi Fiona pun very powerful, betul tak? Yeah, nampak tak? Kak Siti, Fiona minta you give me 5, betul tak? So Abang Muslim nak tanya, sebab saya tahu you adalah senior engineer untuk satu kereta yang terkemuka di Malaysia. So bila you sharing, adakah dia orang kata, oi, you engineer lah buat ini ke? You tak rasa malu ke? I nak tanya, apa perasaan anda dan macam mana you boleh overcome ini perasaan? That's why you ada income yang macam ni. Boleh tak Abang Muslim? Okay, thank you Sifu Alex. So first kali, betul, saya background engineering, and then saya dah bekerja dekat syarikat otomotif dah hampir lebih daripada 15 tahun lah. Okay, so berkenaan dengan macam mana saya sharing, ada tak orang rasa pelik dan sebagainya, dia senang saja. Pertama sekali, saya suka masuk kelas yang Forever anjurkan, terutamanya daripada Dr. Adiba, Dr. Aziz, Profesor Aziz. Jadi dekat sana dia banyak cerita pasal penyakit, pasal tentang badan kita, bagaimana dia bertindak. Daripada situ saya dah minat. Dan yang best sekali, saya buat satu relation, satu perumpamaan dengan kita punya aktiviti ataupun aktiviti badan ni. Kadang-kadang saya akan relate dengan macam mana sistem kereta. Okey, sebagai contoh, sistem gaut ni dia mungkin hampir sama dengan sistem aircon. Aircon kereta, sebagai contoh saya nak share very simple punya perumpamaan.
contoh sistem kereta aircon kita dah tak sejuk. Okey, apa kita buat? So kita akan pergi ke bengkel. Kemudian dia akan check gas. Sama ada gas tu kurang ataupun tak okey. So sama juga dengan gout. Bila you rasa sakit, you akan pergi jumpa doktor. So doktor akan check you punya acid uric tinggi ataupun rendah. Okey, jadi dekat situ kalau you punya masalah aircon kereta dah tak sejuk, bila gas dah kurang, dia akan top up gas tu supaya okey, dia akan sejuk kembali. Itu sama juga dengan gout. Bila kaki dah sakit, acid uric dah tinggi, doktor akan bagi ubat. Jadi bengkak pun akan kurang. Sama juga dengan sistem aircon. Dia akan sejuk kembali. Tetapi itu bukanlah permanent countermeasure ataupun permanent solution. Sebab kalau you sudah aircon kereta sudah okey, kadang-kadang mungkin 1 bulan ataupun lagi 3 bulan, kadang-kadang dia akan panas balik. Okey, maksud dia mungkin gas tu dah kurang. Maksudnya dah berlaku satu kebocoran dekat sistem aircon tu. Sama juga dengan you punya badan. Kalau you gout, acid uric you dah tinggi, so badan you dah ada rosak, dah ada sistem nak buang acid uric tu dah rosak. Okay, you kena fix, you kena buat solution dekat sistem. Jadi kalau gout ni dia akan ada kaitan dengan sistem buah pinggang. Macam mana buah pinggang tu dia nak buang acid uric tu, kan? Jadi kita kena buat sesuatu dekat buah pinggang. Okay? Ada banyak produk yang boleh improve kita punya kesihatan buah pinggang. Okay, jadi dekat situ kita explain very basic punya ataupun pemahaman yang senang. Sebab semua orang ada kereta, semua orang kemungkinan dah pernah rasa kereta dia aircon panas. Jadi bila dia pergi buat solution dekat bengkel, selepas 3 bulan, 6 bulan kembali rosak. Dan last kali dia terpaksa tukar part. Dia terpaksa tukar kompresor ke. Kan? Jadi dekat situ orang nampak, oh, dia adalah masalah tentang sistem. Jadi dekat sini, untuk kita pulihkan sistem, kita kena faham apa dia punya masalah. Dan benda ni bila saya buat sharing, very simple punya perumpamaan, orang boleh terima. Okay? Dan kita bukannya nak explain as per doktor. Kan doktor kan dia kena ada dia punya scientific punya perkataan. Okey, hormon ini campur dengan hormon ini, jadi macam ini, you dah ada sakit ni. You tak payah nak explain tu. Orang tahu kalau buah pinggang orang faham itu buah pinggang. Kalau salur darah orang faham itu salur darah. Okey, you tak payah nak explain as per doktor. Tapi it's good kalau you ada term-term doktor. Maksud dia orang akan bagi lebih yakin. Okay, so that's saya punya strategi lah. Okay, saya faham sistem kereta. Okay, saya faham orang lain pun pakai kereta dan kita mudah untuk berinteraksi. Okay, saya suka untuk bagi perumpamaan yang orang senang faham. Jadi dekat situ lebih kepada kita nak educate macam tu. Dan bila orang tu dah faham, dia dah faham, nampak betul. Dia kena, the best solution adalah dia kena improve dia punya sistem badan. Dan mau tak mau dia kena ikut cakap kita. Point dia kena ikut cakap kita. Dan dia nampak kita ada hasil. Dan itu antara ni lah macam mana saya buat sharing lah. Okay. Wah, ada nampak tak? You ada perasan tak? Mata dia dua orang ni bersinar tau bila kata engineer punya part. Dan bagi I, bila dia orang sharing, you kena tengok ada, bila seseorang sharing tentang dia macam mana closing, you tengok mata dia bersinar tau. Especially I tengok abang boleh kata engineer kereta lah, wah, piping lah, wah, mata dia bersinar. Maksudnya, apa yang you kena faham, kadang-kadang, you bila kita nak sharing, ataupun kita nak berinteraksi dengan klien, kadang-kadang kita macam tak yakin pada diri. Tapi you orang perasan tak yang mereka berdua ni, begitu yakin sebab apa? You nampak tak? Tadi saya tanya soalan kedua. Mata dia orang memang shining memang beritahu you tukar apa sistem, apa pipe. Daripada pun dia orang kata you kena masuk kelas belajar. Bila you ada ilmu yang cukup, apa-apa soalan pun you memang boleh menjawab secara lintas dan you bukan nak mendalam sebab kita ni sebagai front consultant, kita bukan specialist. Kalau nak specialist, kita kena bagi balik kepada doktor. Sebab kita punya kerja tak boleh overcome doktor punya kerja. Ingat,
Kita ni hanya untuk add on tambahan, tetapi saya bukannya orang belajar, you beritahu saya ayat-ayat saintifik, saya pun tak tahu. Tapi macam Abang Muslim kata, pasal kereta, semua jantan pun tahu, betul tak? Kalau ada setengah jantan tak tahu, tapi beritahu dia piping aircon lah. I rasa kebiasaan 99% orang faham. That's why dia begitu senang untuk closing prospek dia. Dan I nak beritahu you, closing prospect dia bukan main 1-2 botol, main 3 bulan punya produk leh. Siapa nak close satu klien dengan 3 bulan punya pengguna? Siapa mau? Nak tekan 9333. I nak korek lagi rahsia. Kalau tidak, I tak nak korek. Betul tak? You orang closing 1-2 ayo sangat susah, betul tak? Okay. Actually jawapan dia pun sudah bagi. Betul tak? You kena masuk kelas untuk belajar tuntut ilmu, betul tak? Semua speaker, sifu-sifu yang berada di platform sini, semua bagi ilmu you orang tanpa charge, betul tak? Macam CBN tu, kita pergi utara, selatan, timur, betul tak? Semua sana orang jutawan, semua orang berilmu. Ada tak dia orang minta you 1,000 ke 2,000 ke? Tak ada. Semua pun sama. You orang bayar RM20, I pun bayar RM20, betul tak? Semua orang bayar. Tetapi masalahnya, bila ada kelas, masuk lambat, betul tak? Betul tak? You tahu tak? Speaker masuk lebih awal, tunggu you orang. Hey, cikgu tunggu you murid-murid. Siapa ni? Ni semua murid kena rotan. Betul tak? Okey, soalan ketiga. So, bila you sudah memberitahu klien apa yang dia diamalkan. Okay, I nak tanya, adakah macam klien yang tak confident bila dia try sebulan? Ada tak you ada 1-2 klien ke ataupun soalan macam ni kadang-kadang bila kenapa saya rasa 1 minggu macam tak rasa sedap badan apa-apalah. So macam mana anda boleh overcome ini, beritahu dia, you kena confident, you kena percaya dan dia continue untuk 3 bulan. So, Siti jawab boleh? Okay, dia macam ni. Masa mula-mula saya masih baru lagi. Sebab saya engineering nak masuk ke masalah badan ni, masalah penyakit ni, dia satu benda yang kontra tau. Tiba-tiba saya dapat penyakit fatty liver lah, tiba-tiba saya dapat penyakit ni, penyakit kanser lah, apa semua datang kan. Saya banyak rujuk kepada coach. Okay, saya banyak rujuklah kepada upline kan. Dan kita tak bolehlah buat pandai-pandai. Sebab kesihatan ni kita tak boleh nak pandai-pandai sangat. Okay? Dan kita belajar daripada pengalaman. Pengalaman kita dan kami dah alami sendiri tau. Kami dah alami sendiri macam mana perubahan badan. Okay? Dan pengalaman orang lain juga. Okay? Itu satu perkara lah. Kena faham lah. Bila kita tak tahu satu-satu perkara tu, kita mesti rujuk. Kita bagi tahu, okay, wait lah saya, biar saya confirm dulu. Bagi tahu macam tu. Jangan rasa malulah untuk kita cakap macam tu lah. Okay, biar saya confirm dulu dan secepatnya cari jawapan. Jangan lambat. Sebab tu saya fahamkan full blood test sebab saya nak cepat. Sepatutnya full blood test ni upline yang tolong baca kan. Tapi saya tak nak, saya nak buat sendiri sebab saya nak cepat. Okay. Macam penyakit lain ni, okay, dalam proses lah kita belajar. Sikit-sikit kita belajar. Okey, dan tadi okey, kalau macam peserta saya yang buat program ni, dia ada masalah. Kan, dia ada masalah bila buat program ni, dia rasa pening, kan? Ada banyak sebab dah. Okey, kebanyakannya dia orang ni kadang dia orang tak jaga waktu tidur. Saya dah tahu dah. Dia orang ni selalu tidur lambat. Dia orang ni sibuk kerja. Okey, jadi saya dah tahu dah nak tackle macam mana tau. Tidur pukul berapa? Okey, makan macam mana? Okey. Kadang-kadang dia orang ni bila dah masuk program diet, dia orang ni dah nak cut makan. Kan, saya dah tahu dah. Dia orang ni dah takut nak makan sikit. Dekat situ saya dah tahu dah nak tackle. Okey, dia orang dah sebab kena faham lah orang yang bekerja stres tak samalah dengan orang yang tak bekerja. Jadi orang yang bekerja mesti lebih nutrisi mesti lebih padat. Okey, support dengan supplement forever ni semua mesti cukup lah. Okey. Jadi follow up dan mereka ni bila buat program mereka akan mengadu dengan kita lah. Mereka yang senyap ni yang masalah kan, tapi mereka yang mengadu dengan kita, mereka yang rujuk dengan kita ni satu kesyukuran lah sebab kita tahu masalah mereka kan. Mereka yang senyap ni benda yang
kita tak suka lah kan. Biar dia orang ni cakap banyak, biar dia orang ni selalu tanya kita, walaupun kadang-kadang ada juga yang orang kata apa, yang marah kan. Tapi kita bersyukur, kita patut bersyukur sebab walaupun mereka ada masalah tapi mereka rujuk kita. Kita jadi tempat mereka nak melepaskan marah ke tak apa. Kita terimalah, kita terima. Okey. Itu jawapan. Okey, itu 3 soalan tentang macam mana dia orang closing prospect untuk pembelian produk. Dan saya selalu kata, you jual produk, you hanya dapat klien. Tetapi setahu saya, dia orang dalam masa yang singkat, 2 tahun tak sampai, dia orang mencapai insentif Eagle Manager, first timer, dan dia orang akan pergi ke US bulan 10 ini. Okey. So, nak tanya lagi, so bila klien dah confident untuk membeli produk, adakah anda tidak malu-malu untuk share business forever living ini dengan dia orang? Ada tak you orang sharing ataupun kebiasaan Siti yang sharing ke ataupun Abang Muslim yang sharing? So Abang Muslim boleh jawab soalan ni. Okey. Memang betul. First, kalau kita jual produk, kita akan dapat pelanggan. So macam mana kita nak dapat prospek untuk fighter ataupun kita punya bisnes lah. Okey, dia punya proses dia adalah satu proses cycle yang sama. Okey, bila orang dah dapat nikmat kesihatan, okey, dia akan continue satu. Kemudian kita minta dia sharing dengan orang lain. Okey. Bila dia sharing dengan orang lain, kita akan kita akan buat satu sesi untuk business opportunity punya explanation lah. Meaning bila dia buat sharing, dia hanya ikut macam mana kita punya step, just sharing saja. Dan semua kalau dapat prospek baru, macam mana nak closing, semua kita akan collaborate. Jadi dekat situ dia akan nampak satu peluang untuk dia nak jana bisnes lah. Okey, selain daripada dia akan dapat good discount dari segi produk punya pembelian, dan dia juga boleh dapat income. Okey, dan sangat-sangat mudah kerana orang yang dah berjaya mendapat hasil, orang sekeliling mereka yang akan nampak. Jadi mereka yang mana yang dah berjaya ni, peluang bisnes dia akan extend kepada dia punya kawan-kawan, dia punya adik-beradik. Dan bila nampak benda ni sangat mudah untuk buat bisnes, jadi kita akan berjaya untuk dapat lebih ramai lagi. Compare dengan kita suruh dia jual produk. Okey, bila dia jual produk, dia akan ada satu stres. Dia nak jual produk macam mana, dia nak promote, dia jadi susah. Jadi kita repeat same cycle, macam mana kita buat sharing, dan kita akan ajak kita punya business partner untuk buat sharing yang sama, at least kepada orang yang terdekat dahulu. Okey. Itu antara macam mana kita kembangkan bisnes lah. Okey, dan daripada situ alhamdulillah kebanyakannya coach yang perempuan lah. Okey, paling senang untuk dia dapat hasil dan dia share manfaat tu kan, cikgu-cikgu sekolah, adik-beradik. Okey, dan ada juga sebenarnya bukan semua peserta saya yang berjaya turunkan berat, tak juga. Okey, ada yang berjaya turun berat, memang ada, dan ada yang tak turun berat pun tapi dia still buat bisnes. Sebab produk Forever ni best tau, hebat tau. Dia nak bantu mak dia, kadang-kadang sebab dia nak bantu mak dia kencing manis. Okey, walaupun dia belum turun berat tapi dia buat bisnes lah. Dia masih lagi buat 5cc, dia boleh naik assistant manager. Saya ada seorang assistant manager bawah saya. Okey. Bukanlah semuanya, jangan salah faham, okey. Nak kurus dulu baru nak start bisnes, tak. Saya ada seorang fighter saya, dia tak turun berat sangat pun. Dia turun berat sikit je tapi dia selesai masalah lain. Okey, dia punya emosi lebih stabil. Mak dia dapat
dapat sembuh kencing manis. Kencing manis mak dia tak serius. Okay. Jadi janganlah rasa belum kurus tak mau buat kan. Tak juga. Okey, itu saja. Okey, last soalan. Okey. So nak Siti dengan Abang Muslim, apa tips anda berdua kepada mereka yang berada di hari ini, sebab I tahu you orang dalam masa singkat mencapai insentif di Forever Living. So ada apa-apa nasihat Siti dengan Abang Muslim kepada kita punya kawan-kawan malam ni sebelum kita kepada next speaker? Nasihat saya jadi seorang fighter yang berilmu lah. Okay. Jadi fighter yang berdikari. Bila kita seorang yang berilmu, kita akan jadi fighter yang berdikari. Kita taklah bergantung harap sangat pada upline. Bukan kita tak boleh bergantung harap, kita boleh bergantung harap. Tetapi sampai bila? Kita perlu berdikari. Okay, jadi nak berdikari kita perlu berilmu lah. Rajin belajar, rajin masuk kelas. Okay, kelas-kelas kesihatan, ambil tahu, ambil berat. Sekarang dah banyak sumber kelas, walaupun daripada bukan Forever pun dah banyak sharing daripada doktor-doktor kan. Kita ambil tahulah. Sikit kita cuba belajar. Bila kita dapat tahu, kita dapat ilmu sikit, kita sharing. Jangan kita nak kumpul ilmu banyak-banyak baru kita nak sharing. Jangan. Ilmu yang sikit itu kita sharing. Saya tak pandai pun. Sebenarnya saya tak pandai pun tapi apa yang saya dapat sikit tu saya akan sharing. Dan sharing jangan berhentilah. Jangan non-stop. Kita nak jadi fighter ni mesti secara berterusan. Biarlah kita tak ada fighter pun, biarlah kita seorang diri pun, tetapi kita jangan berhenti. Kita mesti berterusan. Itu sajalah. Okay, thank you. How about Abang Muslim, dia pergi mana? Dia uruskan anak kejap. Okay. So malam ni kita thank you kepada Siti dan Muslim. Thank you kepada mereka berdua dulu. So you orang sudah dapat tips daripada kita punya sharing speaker yang pertama. Kalau you orang dapat tips yang pertama daripada sharing speaker malam ini, tekan 933 sebagai thank you kepada mereka berdua. Dan kita akan beralih kepada speaker yang kedua. Okay, tekan 933 sebagai you orang mendapat sesuatu. Okay, sebelum kita beralih kepada speaker yang kedua, betul tak? Dan I beritahu you semua orang. First time bila I berjumpa dengan dia orang dekat KL, I sangat teruja dengan mereka berdua. Kenapa? You bayangkan anak dia semua kecil lagi, tetapi dia orang sanggup bersama dengan I dekat Old Town Kopitiam selama berapa jam? 5 jam ke 6 jam. Dia nak tanya marketing A to Z. That's why I nak beritahu you. Dia orang berjaya bukan tanpa sebab. Nampak tak daripada dia orang punya sharing? Daripada from nobody, engineer tukar kepada kita punya professional. Sekarang bagi saya, dia memang professional. Sebab I tengok dia setiap pesakit ataupun dia punya klien yang jumpa dengan dia boleh memberi ilmu yang begitu bermakna kepada sesiapa yang ada masalah badan. Of course, janganlah you orang makan sampai sihat, berpenyakit baru pergi belajar. Tetapi nak beritahu you, makan secara sihat. Sebab Dr. Adiba selalu berpesan pada kita kan, you kena tahu asal-usul latar belakang, iaitu hormon, sel kita macam mana. Actually sama dengan Abang Muslim. Kalau kereta memang bahagian kita memang laki memang expert, tetapi perempuan dia nak cantik, macam mana nak slimming. Of course lah, binti memang senang nak closing. Tetapi bagi saya sekarang tak ada binti dengan bin. Yang paling penting dekat sini, selagi anda nak berjaya, anda perlu luangkan masa untuk menuntut ilmu dekat sini. Sebab apa? Dekat sini banyak speaker yang hebat-hebat yang sentiasa sharing ilmu dengan anda semua. So thank you kepada Siti dan Abang Muslim. So marilah kita tekan 933 sebagai kita punya sharing speaker yang pertama. Okay. So ini pula sharing speaker yang kedua. Wah, ini pun sangat hebat. Bukan main-main. Sebab apa? Sebab pertama
dia pantang dicabar. Kalau dicabar, I beritahu you, dia mesti gigit you. I beritahu you. Dia bukan singa. Okay? Dia lebih hebat daripada dinosaur. Dinosaur gigit pun boleh lepas. Dia tak lepas. Saya pun tak tahu. Dia mungkin, I rasa Godzilla, betul tak? Dia paling hebat, betul tak? Okay, itu sebagai satu tetapi bagi saya, I nampak sesuatu yang sangat luar biasa daripada speaker yang kedua, iaitu Kak Izan. Kenapa I rasa dia sangat special? Sebab dia seorang yang sangat busy dengan dia punya international company working. Tetapi dia masih boleh manage untuk buat secara part-time. Dan dia mencapai insentif, semua insentif di Forever Living, okay? Dan dalam masa yang singkat, dia part-time, bukan full-time. Dengar betul-betul, dia part-time. Dan I nak beritahu you, okay, masa dia nak start bisnes ini, memang pun banyak rintangan dan dia dekat Penang. Dan I nak beritahu, dia orang, upline dia bukan dekat dengan dia tahu, dekat Johor. Mau terbang pergi jumpa dengan dia, mau tuntut ilmu, bukan senang. Melalui apa? Kita menuntut ilmu melalui Zoom. Dan yang paling penting, I nampak upline dia, Dr. Adiba, memang kita pergi ke Pulau Pinang, kita ada buat kelas. Dan I nak beritahu you, dia pun memang luang banyak masa A to Z belajar, salin nota semua. Yang paling bagi saya, I rasa dia begitu inisiatif. Kenapa tahu tak? Okay, I nak beritahu you, ini cerita, jangan beritahu dia, I beritahu you orang saja. Okay, dia seorang yang orang kata bila dia nak sesuatu, dia betul-betul all out. Dan dia beritahu saya, dia beritahu Alex, okay, Forever Living apa level yang paling tinggi dan apa income yang paling tinggi, saya mau kejar. I mau kejar kenapa? Sebab I'm born to be a champion, I must act be a champion. Let's welcome kita punya Eagle Manager Kak Izan, tekan 933 kepada kita punya okay, Eagle Manager Kak Izan untuk sharing. Okay. Thank you, Alex. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Okay, actually Alex tu banyak aja yang cerita pasal saya tu tak adalah sampai macam tu. Cumanya memanglah satu cabaran daripada saya bila Alex datang ke Penang hari tu. Dia kata boleh ke saya nak aim for manager actually. No, first saya tanya about how to become a Eagle Manager, right, Alex? And then you said that it's possible if you concentrate on what are you doing. So okay, I just keep quiet and just said to myself like, okay, actually he's like macam challenge me. So for me it's like myself is like if anybody challenge me, like I will be fighting for that. Okay. So myself actually I'm the human resource manager actually for so long time. So my network I got it yang I dapat ni dan jadi manager cepat jugalah boleh dikatakan. Pasal I have a few network actually. I'm involved with all these association also. So like myself actually I pun tak berapa sihat juga sebelum I jumpa Dr. Adiba dan semua because I'm having this liver cirrhosis. I have that problem. So I tak boleh ambil vitamin yang macam tu saja. So I have to refer to doctor because every month I will do my blood test and all that. Okay. So tapi bila I cuba this Forever Living, alhamdulillah my liver punya reading okay. Bila I refer balik my doctor, okay. So bila I makan, especially I start with aloe vera and the vitamin C lah semua tu. So alhamdulillah, especially nampak sangat tu I punya skin lah. Banyaknya orang tanya my skin. Banyak jugalah perbezaan my skin, especially dulu I'm dark at the darker side lah, especially my face because I ni both my kids involved dengan golf tournament, so I kena bawa dia orang. I be like macam KD for my girl. So of course my muka ni memang ya Allah memang sambun gila lah. Lepas tu lepas I ambil Forever punya product ni, lepas tu I guna dia punya sunblock and then I kacau Koi. I tanya Koi macam mana nak buat all the beauty semua. So dia ajar I lah macam-macam semua tu. So I really buat semua tu. I really ikut every night, every ni semua I buat macam mana Koi ajar I. So that's why
Bila I cuba pada diri I sendiri, so bila orang tanya I, so I just cakap lah, ceritalah kat dia orang what I did, apa yang I makan, apa semua. So dia orang macam interested, nak join lah, nak makan lah, because among my friend, my colleague, my network ni, actually dia orang ni memang ada guna produk apa semua. So dia orang kata why not cuba. So okay lah, join. So I just guide dia orang lah macam mana semua. Then after I have a few people that join under me, so I buka sendiri I punya group WhatsApp. So I update dia orang semua tu, apa-apa semua. So I memang update lah. So bila dia orang tengok I, dia orang tahu kan I macam berjaya jugalah dalam ni, because actually I pun macam Alex juga, apa MLM I tak masuk, tapi cumanya I masuk as member. I want to use the product only. I didn't intend to be like sampai to this level actually. Even though my family was like macam tanya I, are you sure you going to do this MLM, Ibu? It's like, yeah, I think I don't know why my position is like very fast go up. So I show them, this is my position that I got it, my award, whatever award that I got it, I show them. I share with my family actually. That is what I know. Then actually I started with my family actually. When I joined this one, and then I do it, I use all the products, the Forever product actually. Even though I bought it from Singapore, even I bought it from US also. So I use and I experiment to myself. I use it. So then my relative, like my sister, my brother, they all join. Whatever they join, they want it like macam VIP punya member. So okay, I just give them. So they use and then they like it. So they after that they promote to their people. So because they know that after I promote to they already be under me. So they know that I have already been a supervisor. Then I told them I'm gone up to level supervisor, and I already have the discount of 38%. So they said, oh, okay, we want that also. So I said, then you all want that. So you have to promote to your friend lah. So I just like macam buka the network. For me, it's like macam every 3 months or every month I will do, or I will like macam buka one episode to one episode. Okay. Oh, sorry Campbell. I memang selalu memang kena cakap campur-campur sikit. So sorry. I'll try. I rasa okay, I try MBM. Okay. So okay, saya buka chapter satu-satu lah, because saya punya network ni macam saya katalah, saya ada social punya network, persatuan, saya involve dengan persatuan golf. Jadi saya adalah presiden untuk junior golf Pulau Pinang. Okay, I pun tak tahu macam mana boleh masuk tu, dia orang boleh select dari tu. Lepas tu I lagi involve dengan Sukma 2018. I jadi dia manager untuk team, untuk golf, untuk Pulau Pinang juga. So dari situ kiranya I punya network kira banyak. I dah macam ada connection dengan everybody. So bila I sekali-sekala bila ada meeting tu, I jumpa dia orang nampak perubahan dalam diri saya sendirilah. Macam muka I nampak. Tapi of course lah, because PKP kan, PKP dah tak main golf, orang tak boleh main golf. So muka you mesti putih kan, daripada hitam jadi putih lah kan. So tak apalah, ada orang fikir macam tu, tak apalah. So saya pun promote, saya pakai produk ni. Dulu saya memang pakai Lancome, memang very expensive. So itu untuk muka saja. Tapi Forever ni is like macam dua-dua. You makan dengan you pakai, you apply sekali. Itu yang dapat benefit. So then from there, I kata kat dia, kalau macam you nak diskaun lebih banyak, you kena masuk VIP, join VIP. And then lagi kalau you promote lagi, you akan dapat lagi, banyak lagi dia punya diskaun semua. Itu yang start bagi tahu kat dia orang macam tu. So then another things like I memang kalau I promote barang ni, kalau orang nak tahu ni, I memang pergi jumpa dengan orang tu. Selepas PKP ni, sebelum PKP ni memang ya kita kena dengan online, kita kena Zoom. Because cara saya suka face to face. I ada cakap dengan Alex, I ada cakap dengan I punya upline, I kata, so sorry kalau you all suruh I buat social media ni, I memang, even though I memang background memang komputer, tapi I memang tak suka. On social media nak advertise ni, I memang tak suka. Tapi I rela pergi face to face. I lebih confident lagi.
Itu I punya karakteristik lah. I memang pergi jumpa dengan diorang, ataupun dulu tak boleh pergi jumpa dengan orang, I dengan masa PKP I buka Zoom, face to face, I call. Macam tu lah. Lepas tu I memang kacau Alex selalu lah, because bila I dah naik ke level AM kan Alex, AM tu I memang kacau dia selalu lah. I memang selalu cakap, Alex macam mana if I nak jadi manager, macam mana nak jadi EM, semua tu you just bagi guide kat I, and I know what to do already. You don't have to know what macam mana I nak dapatkan EM ni, macam mana I nak dapatkan level ni, F2D ni, you tak payah bagi tahu kat I. Cuma you bagi tahu kat I dia punya guideline je. Guideline, that one is very important. Itu memang penting untuk kita nak tahu lah. Kalau kita tak tahu guideline nak naik ke EM tu susah juga. Betul tak? Itu memang I selalu kacau Alex lah. I memang call Alex. I tak ada WhatsApp dia. Pagi-pagi dia tak bangun tidur pukul 10 dia dah call dia dah. Itu ni. Lepas tu macam orang-orang bawa I downline, I cuma cakap dengan dia orang aja. Kalau macam I tengok juga kemampuan dia orang sampai setakat mana. Kalau dia orang mampu, I cuma cakap je lah. Boleh cuba promote dekat kawan-kawan. Ni bagi tahu kalau nak macam nak VIP tu yang memang automatically dah dapat 30%. Okay, tadi Campbell tanya I macam mana dia punya guideline. Guideline tu you kena tanya Alex macam mana guideline nak jadi EM. Apa dia macam CC tu nak kena berapa. Lepas tu berapa orang you nak kena recruit. Tapi untuk saya kan, saya actually kan guideline saya ada juga. Tapi kadang-kadang saya dah tak ikut pun guideline tu. Saya fikir apa tak? Lantak pi, betul saya just promote, recruit. Itu je. Sampai baru ni pun saya dapat apa yang you bagi tahu kat itu? Eagle Manager. Malaysia Rally. Malaysia Rally. Malaysia Rally itu memang saya tak tahu. Memang saya kata tak ada harapan lah, because saya lebih slow because ada masalah family sikit dengan my mother-in-law. Memang slow. Memang saya slow sikit lah 2-3 bulan ni. Waktu saya kata memang lantak lah. Saya memang tak ada harapan. Tapi memang saya keep setiap satu, memang saya every month memang adalah saya recruit seorang dua tu, memang saya jagalah tu. Lepas tu saya kata setiap 1 bulan 2 bulan tu saya buka satu episod, satu chapter lah. Okay, bulan ni ke 2 bulan ni kan saya akan tackle saya punya HR punya group, because kita punya human resource FMM, this Federation Malaysia punya association. Saya akan cari seorang yang saya tahu bila saya tengok dalam Facebook dia duk promote macam-macam barang dia suka jugalah buat bisnes M&M ni. So saya approach dia pelan-pelan lah, because kita boleh tahu punya kalau dia ke arah bisnes. So then after 2 months, lepas 2 bulan macam tu, saya akan cari pula saya punya kontak yang lain. Pergi jumpa, pergi makan ke apa-apa semua ke, sama-sama, ataupun kawan-kawan parent dengan anak-anak ke, macam tu lah. Pasal saya kenal Dr. Adibah pun daripada anak saya juga. Anak dia sama dengan anak saya belajar. Tu yang kenal itu. Daripada situlah. So saya gunalah apa yang kita ada tu, kita guna je lah untuk promotekan kita punya forever ni, untuk jadi somebody lah. Lepas tu kelas-kelas dengan Alex, kelas-kelas dengan orang lain pun saya join. Saya memang salah seorang yang saya peminat Yusida actually. Yusida dia punya approach business tu, itu memang saya memang respect dia. Lepas tu baru-baru ni yang ke utara dengan Siti Rafidah, macam mana dia cara dia approach orang tu, memang saya memang salute dia orang lah. Dia orang memang berani lah buat macam-macam. Tapi saya tak sampai situ. Tapi still saya ikut dia orang. Saya nak tahu apa yang dia orang capai sampai macam tu, apa dia orang buat. Cara dia orang approach people macam mana. Lepas tu daripada situ actually saya tak buat, tapi saya bagi tahu dekat downline saya suruh buat macam tu. Saya tak buat, tapi saya cerita dekat downline saya, you all boleh ikut macam ni. Saya bagi idea kepada downline saya. Kita kena bagi downline idea kepada downline kita. Lepas tu lagi satu, saya kata kat dia orang, saya tak akan boleh naik ke atas kalau saya sendiri tak tolong dia orang. Betul tak, Alex? This year kalau you nak jadi eagle manager, kalau you tak ada supervisor, you tak boleh naik.
Lepas tu you kena tolong dia orang. So in order untuk kita nak grow up, kita nak naik ke atas, kita kena help each other. Tak boleh macam tak boleh you dah banyak kau tak. Dari situ kita kena tunjuk dia orang. Okay, adalah satu saya nak share yang saya buat untuk tiap-tiap bulan lah. Ini saya punya sendirilah. Adalah sikit saya tiru daripada BOI punya 93 Datuk buat tu. Tapi ini saya punya sendiri. Sekejap Bukan tiru, targeted. Yeah, I think I showed you before, right? Sekejap lambat sikit Apa? Dia orang sudi sebab malam ni dia mau korek you dua pasangan punya rahsia. Saya tahu you orang ada banyak Q&A nampak tak lewat rebut peluang That's why yang orang yang berjaya dia tahu apa dia buat. Dia takkan tunggu. Orang tak bagi peluang, you kena cipta peluang macam Kak Izan, Kak Siti, semua. Mana ada orang bagi dia peluang, tak ada. Tapi dia berani cipta peluang, betul tak? Boleh? Kejap I share to my desktop dulu je. Boleh, no problem. So nampak tak? You nampak tak? Dia orang, wah bukan main-main dalam masa sharing. Nampak tak? Dia orang tak berhenti bercakap. Tapi kita sini ramai orang buka mulut pun sangat susah. Ambil spana korek itu mulut pun tak nak buka. You tengok dua sharing speaker pun cakap apa? Share. Good thing share saja. Nampak tak? Tapi kalau you hari ni sudah tahu nak buka mulut, lepas tu second thing, Kak Izan kata ada target. Dia target Yuslinda apa yang dia buat, dia target Siti Rafida apa yang dia buat, dia target doktor, dia target I. Semua dia target kenapa? Sebab dia nak tahu apa yang dia orang buat. That's why Sifu selalu cakap, okay, kalau you nak tahu orang itu macam mana berjaya, you cuma target apa yang dia buat. You follow, kalau you tak boleh go for 100%, you boleh follow up to 90% pun you boleh achieve incentive. Apa yang dia orang capai. That's why target itu sangat penting. Alex, I cannot share. Tak boleh tak boleh, tak apa. Kita simpan untuk session yang kedua. Bagi dia orang rasa malam dia tak boleh tidur. Sebab apa? Tak ada. I cuma buat listing. I dalam HR. So, I cuma buat off chat. I buat off chat. That mean I will list down. Saya akan list down saya punya downline semua. Lepas tu saya akan list down siapa yang bawah tu. So kita akan target lah. Macam you tahu, you every month you kena dapat 5cc. So yang orang-orang yang you punya fighter tu 5cc pasti you kena atur lah. Lepas tu I ada setengah I punya fighter ni tak ada FFP 360. So tapi kita ada. So kita kena macam I selalu buat macam statement kat dia orang. Macam statement bank hantar. Tapi I hantar sebelum closing every month tu 28-26 tu saya akan hantar kat dia orang. Saya akan beritahu kalau you orang nak jadi fighter, kalau nak keep to 5cc, ini saya dah tengok 5cc you orang ni tak cukup ni. Nak 5cc ke tak? Waktu dia kata nak because ada yang setengah nak kejar dia orang nak hadiah-hadiah semua tu kan. Dia orang memang ada setengah orang tu memang suka sangat. Nak hadiah-hadiah cenderhati ni yang free voucher ni memang suka. So saya akan remind dia orang, saya akan buat statement macam tu. Because saya ada dua group. Yang satu yang memang untuk fighter betul-betul lah. Dia orang memang nak jadi macam saya. Okey, saya kata kat dia orang, kalau nak jadi macam saya, okey, saya rela ajar dia orang. Tapi kena ikutlah macam tu. Saya akan bagi apa-apa yang dia orang nak. Kita memang kena share. Tak boleh keep to ourselves. Itu yang saya punya ini. Saya tak ada tipa, tak ada bagi macam cakap dengan dia orang, saya buat macam mana ke apa-apa semua, tak ada. Lepas tu saya lagi satu, kalau dia orang macam susah, dia orang nak jadi macam saya tapi dia orang susah nak close. Saya kata okey tak apa, saya boleh try. Just buat appointment dengan saya, buat time apa semua, saya akan tengok saya punya time ni, kalau saya available, okey jom kita pergi. Kita pergi saja, pergi jumpa dengan orang tu. Ni saya insya-Allah boleh close. Macam itulah saya buat. Tapi saya memang make a point lah pergi jumpa dengan orang-orang ni yang siapa yang nak join dengan FL. Saya akan cerita dia orang satu dan satu. Dengan kita punya keikhlasan hati kita lah. Itu semua tu kita nak kena ikhlas. Apa pun kita kena niat kita yang ikhlas untuk membantu orang. Itu je. Itu prinsip saya.
start sharing everything. Lepas tu kita tak boleh cakap, bagi tahu dekat kita punya downline, saya tak akan boleh jadi manager, saya tak akan naik sampai sini tanpa dia orang punya kerjasama. Saya akan tolong dia orang. Kalau dia orang nak jadi supervisor, saya akan tolong upaya saya. InsyaAllah. Itu yang saya akan cakap ni orang. Sama-sama kita naik semua. Itu yang bila saya tahu memang dalam FL, even though macam the way Datuk approach, Alex approach, macam Youth Leader approach, memang kita tak kira siapa-siapa pun memang we are together. Kan Alex? Yes. Yeah, we are together. Yeah, forever is the most teamwork. Yeah, teamwork is very important in this. Yes, betul. Anything, ada siapa nak tanya saya? Itu saya rasa sampai setakat ini je kot. Okay, so I pun sebagai pihak dia orang nak tanya pun a few question lah. First at all, nak tanya, okay. Because you pun ada kerja, you are the HR management punya high level punya orang. Yeah. So macam mana you mengagihkan masa you yang biasa dekat luar, orang kata, oh saya tak ada masa, I tak ada masa nak buat lah. So apa yang mendorong anda inisiatif that you really want to involve on this business? For semua kan, bagi saya kalau orang kata tak ada masa tu pembohong lah. Bagi saya lah. Because dengan time management, kalau tidak kita tak panggil lah time management. Because saya punya time ni ke macam 4:35 I dah bangun, 5 AM, okay. I dah bangun. Actually I bangun. I dah bangun, lepas tu I dah buat semayang. Lepas semayang, kena semayang subuh tu, lepas tu saya memang tak tidur dah. Because saya kena pergi office saya lah 7:30 saya dah kena gerak. Okay. Masa tu lah saya akan melayan siapa-siapa punya WhatsApp saya. Kira saya, time tidur saya actually pukul 10:30, 11 tu saya memang dah kena off dah light. Memang saya dah tak larat nak buka mata dah. So lepas subuh tu pagi-pagi memang saya akan melayan lah siapa-siapa punya WhatsApp. Lepas semua sampai saya pergi sampai ke office. So kalau ada orang je WhatsApp saya takkan kita tak boleh tengok langsung kan WhatsApp kita dekat tempat kerja kan. Mesti kita ada time-nya, tak ada kita tak boleh rehatnya kan. Masa rehat kita pun ada. So kita gunakan masa-masa rehat itu. Tapi memanglah family saya memang ada cakap, kata bila saya involve dengan FL ni memang saya tak ada time dengan dia orang. Saya kata no, I am actually saya ni bukan kata saya tak ada time. I try to allocate more time. So my earning whatever I can from this FL. Because actually I targeted 50, I'm going to stop already. I tak nak kerja the business already because my anak-anak I dah grown up dah. Anak-anak I 3 orang aja. Semua dah 2 dah bekerja. 1 di universiti. Memang dah besar. So memang saya memang dah tak ada. Dah orang kata apa? Tak ada perlu nak bawa anak-anak ke sekolah lah apa-apa semua. So make sure lah saya buat benda-benda ni. At least anak-anak dah pergi kerja. Kita pun tak ada siapa. At least saya buka lagi saya punya network lagi dengan kawan-kawan. Daripada kita duduk kat rumah seorang-seorang tak ada buat apa kan. Inilah peluang saya lah. Macam untuk saya punya orang kata apa, bila dah tak kerja orang kata pencen-pencen kan, at least adalah juga saya buat kerja lain. Macam saya menolong orang juga. Kalau kita dah dapat macam Siti saya kata ilmu kena kongsi. Kita tak boleh keep simpan kat diri kita sendiri. Betul tak? Kejap I have to this one. Kejap. Yes, nampak dah Kak Izan. Dia memang sangat special. You can see you tengok malam pun dia busy lagi. Memang tak ada masa. Okay, right. Memang Saturday, Sunday memang my full time lah. Full time for me to dengan forever lah. I will like macam really letak timetable. Siapa-siapa nak jumpa I macam tu. Memang third month bila I join forever, bila I lepas supervisor tu, rumah I ni umpama macam klinik. Bilik-bilik nak. Sampai anak I kata, ibu better letak signboard lah. Orang datang rumah you every day. My eldest actually baru habis aja dia punya MBBS from India. So dia kata tak payah buka klinik sekali dengan konsultan untuk FL.
I kata agak-agak, I pun tak tahu macam mana nak cakap kan. Ada orang nak jumpa dengan I kata okay, welcome je lah. Because memang mungkin dia orang tengok kot macam mana I punya tenaga. I jangan duduk kat rumah. Seriously, I jangan duduk kat rumah. I habis-habis kerja I, tanggungjawab saya sebagai isteri, sebagai ibu. Kalau siapa-siapa nak jumpa dengan I memang sebab tu saya kata saya memang take a point to go and see siapa-siapa yang punya prospek bawah downline I. Because saya lebih suka orang kata face to face. Lepas PKP ni, lepas PKP tak ada ni, dah buka ni memang jalan keluar banyak lah. Itu. Lepas tu lepas lagi satu I suka macam buat kelas antara I punya group. I panggil diorang gather sekali. Kita even pernah pergi piknik sekali, pergi hiking. Jadi, sekarang ni saya umur 50. Tahu tak, lepas ni saya umur 50 baru saya berani pergi hiking. Saya dah melepasi naik Bukit Mendera. Wow, tahniah. Ya, itu I buka baru I punya new episode that I kenal dengan hiking punya people pula group. You see? So it's like, that's why I cakap kat you, like kita punya life ni actually satu chapter kita buka untuk nak kenal orang. Macam itulah. Wah. Nampak tak Kak Izan? You baru nampak tak Kak Izan when she sharing out, when dia sharing, dia rasa, you tak rasa dia umur 50 macam tak bermain. Aduh, you nampak tak? She so excited, dia macam umur 28 macam tu. Nampak tak? Dia punya semangat tau. Because age, it doesn't mean something for you, no. Sebab apa yang you share, you punya tenaga tau. You tak macam orang yang umur 50. Kalau you orang tak, I not bukan puji you, but the way that you share out, you are definitely like umur dalam 28, 30. Because bila you bersuara, you punya nadi tu memang nampak bertenaga tau. Tak macam orang kata, saya tak ada. Itu orang yang rasa live dia tak ada color. Cuma black and white. Tetapi you punya intention bagi kita rasa, yes, you walaupun you busy dengan your job, but dekat sini you nampak fenomena yang berwarna-warni dekat FL sini. So itu yang I rasa that is a very good semangat yang I nampak. Okay, nampak tak? Betul tak apa yang I share out? Kalau you setuju dengan apa yang I share tentang Kak Izan, tekan 9. Bagi saya, bukan bagi saya, nak beritahu dia apa yang saya curi, yang kita nampak daripada muka dia, betul tak? The nadi, the muka, the everything he bring out, betul tak? Very initiative dan tak rasa pun age 50, betul tak? Kalau hari ini, why dia orang berjaya? I selalu kata, dia orang berjaya bukan tanpa sebab. Okay, remember, there's a few keywords later I will share to you. Nombor 3, soalan ketiga. Okay, so apa rintangan ataupun ada tak some bad situation yang you first timer you rasa dalam forever diri? I mean, apa masalah ataupun you pernah tak menghadapi ataupun rintangan yang you rasa susah nak overcome dalam FLP sini? Ada tak? Cakap betul-betul tak ada rintangan, because saya ni naknya buat part time aja. Betul-betulnya part time. Actually saya ada bisnes lagi ni. Bukan setakat saja FL, bukan saja setakat saya ada company consultation, environmental punya consultation. Saya kena pergi jumpa klien saya kena hadapi klien saya, because saya seorang yang satu company yang buat submission untuk government. Company yang saya involve, customer saya kebanyakan is from China. Kalau nak kerja dengan company management dengan China, how dia chase kita kalau dia orang minta kita buat something. Dia orang chase kita macam orang gila. Saya pernah sekali bawa Dr. Adibah pergi satu government body, tunjuk dekat dia. This is memang macam mana saya kerja. Lepas tu saya punya business sendiri. I have my another company, laundry company, which I have a few hotels under me. So dengar tak what he mean?
you kena faham, rintangan itu adalah tanda kejayaan. You anggap itu rintangan sebagai satu bounce for you to the next level. Actually Tuhan nak bagi kita sesuatu, dia takkan bagi kita ambil dengan senang, because dia nak kita menghargai setiap kejayaan yang kita terima. So that's why you nampak tak Kak Izan kata, yes, dia anggap sebagai satu like gift from God. I beritahu you, I nak jumpa Kak Izan when I went to Penang. Sometimes kita meet up pun, I beritahu, kita kata pukul 3 meet up. He will come and sometime ngam 5 minutes or extra little bit only. Okay, then about 1 hour he have to rush there, rush here. Even Zoom time, dia kata 1 hour, because time management is very important for her, because especially dia dalam bidang international. Because saya pun dalam bidang international before, memang dia orang kata 1 hour you have to finish, that means we have to settle. Kita perlu selesaikan dalam masa yang dia diberi. Kalau tidak, dia orang kata kita ni macam tak ada kita kata attitude yang bagus, because bagi dia orang time is money, money is time. Dan I nampak Kak Izan tu memang level itulah. So dan saya nak tahu lagi satu, because ada orang tanya soalan yang Kak Izan pernah tanya, Alex, if I want to add some extra stock about 20,000, adakah itu investment yang bagus? Dan itu return bagus ke tak bagus? Because Kak Izan pernah tanya I ni soalan, betul tak? Okay, I rasa I pun very simple, because I rasa sini pun ada leader ataupun ada downline yang kata macam kita nak letak stock, okay ke tak okay? So why not Kak Izan? You explain about this part. Oh ya, ini masa saya nak fight untuk F2D. Saya memang telefon Alex, better you bagi tahu kat saya the truth. Kalau saya invest ni, because I rasa I nak kena ada dalam 20k ni untuk dapat CC for F2D 150 kan, that month kan. Betul Alex say, you go for it. You go for it. I think memang you akan nampak lah. Dia kata you never like macam tak menyesal lah. So I kata okay Alex, you say that lah. Lepas tu I teruslah invest, because actually pun I pun otak bisnes juga. I pun dah tahu calculation, just said saya nak tahu betul-betul saja. Lepas tu I invest lah for that 150cc tu on that last punya third month tu untuk F2D level 1. Memang saya invest jugalah buat 20k. So stok tu tak lama habis je. Alhamdulillah tak lama, seriously. Macam my husband memang terkejut bila I invest tu, kira dalam rumah tu kotak ABG tu Allah tinggi je dengan apa semua. Rumah pun tak adalah besar sangat. Oh ya Allah, anak-anak pun dah bising. Ibu sempit lah ibu, apa masalah ni semua. Tapi tak sampai 1 month, I can finish all already. Itu memang amazing lah. You can, I think that particular month I dapat banyak lah, buat 20 jugalah. Sekali semua dengan F2D. Tapi I tak beli kereta pun. I beli rumah sekarang. Actually, I tengah moving ke rumah baru ni. I'm zooming ada rumah baru, new house. So, I cakap dengan Dr. Adiba, I tak letak F2D punya stiker dekat kereta tau. Ambil letak dekat rumah I. Yes. Nampak tak? 20k dalam masa sebulan tak sampai out of stock. So masa itu Kak Izan memang tanya, are you sure about it? Apa stok yang laku? I tell you, when you confident about whatever that you use already, you just share it out, pasti boleh close. Okay. Soalan yang number 4, very simple. Okay. So of course lah, tadi rentangan, then how you prospect, then macam mana you monitor you punya network, then macam mana you itu stok simpan. The more important thing, okay, pendapat persendirian. You rasa klien penting ke, fighter penting ke, ataupun leader? Apa yang menjadikan you rasa benda ni, which one you think is important to you, then what it mean to you? You get what I mean? Yeah, actually semuanya important. You need a leader for you to grow up. You macam you nak kena ada satu orang yang boleh guide you. Sebab tu I selalu kacau you, Alex. Because you somebody you should know better, because you are very close to Datuk Desmond, because saya tak tahu.
So in order macam kita nak grown up, nak naik ke atas, kita mesti ada leader, kita mesti ada seorang yang boleh kita ikut macam cara dia ataupun cara dia approach, macam youth leader. Because I memang suka youth leader, the one dia approach, cara cakap dia tu memang bagi you confident. Nah, itu yang memang I suka dengan dia. Lepas tu dengan Rafidah, dengan cara dia approach, saya nak tahu macam tadi Siti, saya rasa dia orang ada HD program dia orang macam mana. So saya nak tahu macam mana from start yang orang yang tak ada program boleh buat HD sampai to level sampai macam tu lah Siti Rafidah tu. Lepas tu saya pernah tanya you Alex, satu yang very macam dekat Kedah tu, yang seorang tu cikgu ke nama apa tu, yang dia start yang dia kata dia tinggal RM3 je dalam beg dia, kereta dia pun nak kena tarik tu semua tu. Itu memang I nak tahu, memang I nak correct dia, how dia boleh grow up. Itu memang I nak jumpa dia. Serius Dia ada sampai tak pergi jumpa dia? I tak belum jumpa dia lagi because I for me like macam I suka macam something yang I nak tahu lah yang macam orang kata benda-benda yang ganjil-ganjil lah. I nak tahu. I lagi akan correct lagi benda ni. Macam you cabar I lah. You pun tak akan ramai punya orang jadi EM. Okay, you will see. Itu dia resmi lah. So actually I'm not cabar you because I was in marketing so long time already, because I know what kind of tactic that we can use to inspire someone to fight, to know. Because kalau I guna tactic yang sama pada Siti tak boleh, because Siti dia punya cara lain. Because every people is a different character. But yours one, you dengan I lebih kurang sama tau. Kita ni pantang dicabar dan kita suka benda-benda pelik, and we learn from someone really successful with the step by step. That's why itu yang impress kita. Macam Abang Muslim, dia boleh dicabar tetapi kita tak boleh push dia. Dia different way. Bagi I, this is the different. That's why today both of you success bukan tak ada sebab, because setiap orang ada karakter dan setiap orang dilahirkan dalam dunia ni pun ada kelebihan masing-masing. Okay, so yang more important thing, last question I want you to share that out. Apa nasihat that you want to share with kita punya audience malam ini? I rasa dia orang sangat happy because both of your sharing. Apa nasihat from you today for tonight? Okay, nasihat I ialah kalau you all nak grown up, memang you all ada target untuk ke EM atau apa-apalah untuk position yang ke atas ni, cuba close dengan kita punya upline, tanya dia orang, especially Alex, Sean, Datuk, lepas tu siapa-siapa yang berjaya tu, kalau ada kelas dia orang, ikut je dia orang. Tengok dia orang cara dia orang buat macam mana apa semua. Kita akan dapat idea from that. Untuk time management, like for me memang tak ada lah orang nak cakap kata tak ada masa tu, memang tak ada, tak berapa. Bagi saya memang tak logik lah kata dia orang tak ada masa. Because time management is very important for me. Because actually I memang sesibuk-sibuknya pun insyaAllah sampai sekarang pun FL I boleh juga ada masa untuk buat juga. Because for me like macam Datuk habis kata that we want a freedom actually. Freedom like macam the RM freedom, and then we have a leisure. Because I memang target my 50 ni, I will go around the world already actually. I want to stop everything already. So like macam another thing is like for me is like macam I've been telling, I bagi tahu ke orang like macam FL ni kalau kita nak duit bekerja untuk kita, FL ni actually supplement work for us. Bila orang beli FL, the product, kita dapat CC. So CC tu lah kita convert untuk duit. Itu for me. Itu I punya selalu yang bagi tahu kat dia orang. So that mean kita like macam kena service dia orang lah. Bila dia orang dah jadi member, we have to service dia orang lah. Itu like work, the money work for us and the vitamin also work for us with the CC. That's it. Okay, idea. That's it, Alex. Wah. Thank you very much. Kalau apa-apa yang salah saya cakap ke tersinggung ke apa, minta maaf banyak-banyak. I think I got to go lah, Alex. Alright. Thank you for before that last word. Okay. So I know Kak Izan ada family things again. So before we continue a bit later more. So kalau Kak Izan, kalau you nak move out
It's okay, no problem. Yeah. Thank you for your tonight sharing. Tonight you all sharing you amat bermakna. Okay. So you orang jangan tinggal lagi because kita ada lagi sikit masa. I nak share something with you all. Tapi thank you to Kak Izan because tonight dia ada personality. So I pun dia masih come in. So kita tekan 933 kepada Kak Izan dulu because thank you for Kak Izan because dia still give us some time to sharing what the things. Okay, tekan 933. Okay, thank you Kak Izan. Wah, Kak Izan, oi, tak habis lagi sudah. Okay, actually Kak Izan dia ada families thing dia ada beritahu saya. I kata can you come in together to boleh masuk malam ni to share. You tahu tak apa dia cakap? Okay, no problem. Because what? Because dia belajar satu yang sangat penting because you kena faham. Kadang-kadang setiap orang berjaya, you nampak depan tetapi you tak nampak belakang. Actually dia macam Kak Siti, ada 5 orang beranak. Dia boleh spend 5 to 6 hours because dia nak gain the knowledge nak macam mana nak berjaya. So bukan senang. Kak Izan pun sama. Penang, you nak panggil dia pergi ke sana untuk learning, you not really easy. But every time apa yang speaker sharing, dia mesti review balik. Dia ada pergi ambil YouTube, dia buat reviewing, semua dia buat. That's why hari ini dia berjaya bukan tanpa sebab. That's why ingat, my dear all FBO dekat sini, 2 pasangan yang kita minta sharing ni, you nampak tak dia orang ni memang tak ada masa tetapi dia orang masih sentiasa tahu apa yang dia buat. Dia fokus pada satu benda yang dia rasa boleh bantu dia untuk menukar daripada nobody to become somebody. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, dia orang ni, I nampak satu few point yang I dapat lah. Okay, the first dia orang fokus. Kedua, dia orang memang testimoni produk dan dia orang memang guna kau-kau, orang kata tak jimat sebab dia orang nak share out. Bila you guna semua barang jimat-jimat, kadang-kadang you nak luahkan itu perasaan pun tak dapat rasa tau, tak sampai pada hati tau. That's why nampak tak, dia orang sharing, mata dia orang jeling tau, bersinar. Then you boleh nampak tak nadi, wah semua, macam ini umur 28, 38, wah sangat muda betul tak. Ada dekat sini umur 40 pun batuk lagi betul tak. So that's why I nak beritahu you. Okay, produk jangan miss. Kadang-kadang ada orang kata, produk apa kita jual lah, kita tak nak minum. You kena ingat, prospek nampak apa yang you pakai ke tak pakai dia tahu. Because you punya muka, reputation. That's why kadang-kadang you tak minum, you tak boleh tipu dia. Sebab apa? Orang yang minum, yang amalkan aloe vera, minyak ikan produk forever, muka dia berlainan. Macam tengok Siti dengan Muslim. You tengok gambar dengan dulu dengan sekarang. Wah, I terkejut nampak abang Muslim punya dulu itu. Dulu I pun tak pernah tengok dia macam ada mengandung berapa bulan. Tapi hari ini dia ada 8 ketul. Dan I beritahu dia baru-baru balik daripada Japan. Dia jalan kaki ke sana ke sini. Kalau dulu, I rasa dia tak nak jalan kaki lah dekat Japan, betul tak? Wah, memang semangat loh. I ada panggil dia pergi. Itu Japan punya office. Tapi dia tak ada pergi, tak pergi. Kalau dia pergi, I beritahu you, dia boleh dapat special gift from Forever Living daripada Japan. Bila you beritahu dia, you from Malaysia, you beli produk, dia akan bagi extra giving. Tapi tak tahu dia sempat. Tapi sebab dia pergi ke sana untuk training mah, betul tak? So ini yang point yang ketiga. Point yang keempat ialah apa? So dua-dua pun ada jadikan maklumat. Maksudnya dia target sesiapa. Dia ada target orang yang nak berjaya. Contoh macam tadi Kak Izan, dia ada target Yuslinda. Because saya rasa dia boleh pergi jauh lagi. Because dia from corporate. So bila dia meet up the people, orang kata apa? Dia memang pandangan yang nampak yang jauh. Because dia adalah businesswoman. Dan dia punya konsep, dia mau target macam mana untuk berjaya. Sama dengan Siti dengan Muslim sama juga. Dia target apa? Dia target Liana. Dia nampak Liana boleh macam ni closing dan Muslim pula target macam mana nak kata marketing plan. Because bila first time I nampak abang Muslim when she driving down. Bila I kata marketing, I nampak dia, wah, Mas pandu tengok I kata, you pergi mana ataupun saya buat special zoom dengan you. Dia kata tak apa, saya nak dengar. You tahu tak, lepas I dengar, dia panggil, ada tanya I record. Lepas tu I hantar dia record pada dia. So dia memang confident. I nak beritahu, dia punya closing marketing plan you kena faham. Kalau engineer, you nak ajar dia panggil marketing bukan senang. Sebab itu engineer part dia boleh lah. Kalau marketing tu
bukan senang, tetapi dia masih boleh menguasai dengan sepenuh. Dan I nampak dia sekarang memang berubah, especially from product kepada marketing, sebab I pernah tengok dia share out. Okay, then number 5, very important. Okay, yang paling penting anda kena pegang pada impian, because you nampak tak bila both of them they sharing out, dia ada sesuatu yang dia nak beritahu you, ialah apa yang dia orang nak pada kehidupan dia. So macam Siti, dia nak sebagai seorang Surima lepas degree master engineer tak kerja, tapi dia keluar pop out sebagai dia nak meringankan beban, dan sekarang dia dekat duduk rumah jaga anak pun ada income. Betul tak Siti? Betul tak? So nampak tak, masa orang MCO banyak orang kata itu tak boleh ini, tapi dia relax saja. So kita tanya kepada mereka berdua sekali lagi, kerana apa? First timer pergi ke Eagle Manager Trip dan dia orang akan melawat kita punya kilang. So tekan 9 kepada nombor 9 sebagai tanya kepada Siti Muslim. First timer tau. First timer boleh pergi ke kita punya tanaman. Wah, memang hebat, betul tak? Siapa nak jadi macam dia orang? Nak jadi macam dia orang ya, tekan 3. Tadi 9 thank you, betul tak? Sekarang 3 pula nak macam dia orang. Kenapa 3? Sebab dia orang bagi saya banyak tips. Tapi I nak beritahu you, 3 ni sebagai you jadikan dia orang sebagai you punya targeted. Sebab apa? Sebab actually dia orang sebagai orang targeted pun very good, because what? Because dia orang dalam masa yang singkat dia boleh berjaya dan dia boleh menguasai bukan saja marketing plan tetapi produk. Sebab produk kita boleh bercakap. Kalau you boleh menguasai produk dan dia buat demo everything, that's why he can close. So I hanya nak sampaikan kepada siapa yang cakap marketing plan tak buat demo, itu tak boleh. Betul tak? So the more important thing ialah apa? Coming soon ialah apa tau? Okay. Sekejap. So coming soon kita ada sesuatu yang sangat luar biasa, ialah apa? Yang kita ni akan ada kickstart meeting. Kejap lah. Okay. Wait. So yang paling important saya nak share dengan you all, very simple. Okay. Jangan tunggu lagi. Sebab apa? Sebab minggu hujung bulan ini kita ada satu special content, iaitu apa? Iaitu kita akan ada kickstart yang akan coming soon. Boleh nampak tak ini? Boleh nampak tak? Nampak? Okay. So ini adalah third quarter kickstart yang akan dibawa oleh speaker-speaker yang sangat hebat, yang especially Fiona, Miza, Yuslinda, Siti, banyak. Okay. Nanti tak nampak pula, tutup pula. Okay. Yes, ya, Fiona kat sini tau. That's why you orang kena Cikgu Ayu, Sifu Sean, Sifu Tato Desmond, I dan Izalin. So actually mereka ni semua memang hebat. Okay. So hari ini I nak beritahu, ini third quarter kickstart bukan untuk orang baru. Ini adalah macam special training tau. Okay. So dan I memang yes, wajib. You kena wajibkan diri anda untuk belajar untuk second level. Sebab first level mungkin you orang sudah belajar sedikit, tetapi you kena faham macam mana dia orang boleh target orang yang lebih tinggi level, okay, dan macam mana dia boleh closing. Dan I nak beritahu you, okay, title dia memang 7 keywords okay, dan I tak boleh beritahu you banyak, cuma I boleh beritahu you satu benda saja. Kalau you orang tak join kickstart ini, I beritahu you, you akan rugi banyak. Rugi banyak. Bukan saja wang. I beritahu you, wang it doesn't mean anything because ini baru berapa? Baru RM20. Tetapi I nak beritahu you, the more important thing, Sifu ada mention, ini third quarter speaker ini, dia keep reminding us, okay, tahun lepas first kickstart, second kickstart untuk darjah 1. Lepas tu untuk tingkatan. Sekarang sudah on proses masuk university. Dengar tu. Okay. Kickstart darjah 1. Kickstart second untuk tingkat 1 sampai 5. Sekarang you on the way nak masuk university. Yang ini third quarter kickstart special design. Okay. Yang khas dibawa oleh Bio International. Bawa kepada anda semua
untuk upgradekan level anda kepada next level of you. Kalau you orang nak tahu macam mana dia orang mencapai insentif dengan begitu cepat, begitu inisiatif, begitu dengan konsisten, begitu dengan yakin, senang saja. Register anda pada ini dan I percaya link sudah hantar kepada anda semua oleh upline lain. Dan ingat, jangan tunggu. Jangan tunggu. Sebab apa? Sebab setahu saya Datuk kata mungkin kita nak limitkan tempat. Okay, so jangan tunggu. Cepat-cepat pergi register. Kalau tak dapat link, cepat-cepat pergi minta link daripada upline you ataupun siapa yang bawa anda masuk. Ingat, okay, orang yang berjaya, okay, dia tak sabar-sabar pergi mencari ilmu. Ilmu takkan datang kepada anda jikalau anda tak cari dia. Dan ilmu takkan lekat pada you jikalau anda tak korek apa yang ada dalam ilmu. Ingat, ilmu hanya datang bila seseorang yang amat sangat nak dia. That's why I beritahu orang berjaya bukan tanpa sebab. So once again, okay, kita terima kasih kepada Kak Izzah Alfa, dia sudah ada family things need to settle. So lagi sekali kita thank you kepada kita punya Siti dan Muslim okay, yang sudi bagi rahsia macam mana, bongkar rahsia macam mana ni berjaya. Nak beritahu you, ingat, bila jumpa mereka dekat Malaysia Rally cepat-cepat cari dia orang ambil gambar. Kenapa? Sebab I nak beritahu you, sangat excited. Bila you bergambar dengan orang yang hebat ini, you target dia. Kenapa? Sebab orang ni bukan senang. Because what? Because one day dia pun akan jadi JLT dulu. Dia mesti jadi JLT because I nampak dia orang punya performance memang consistency, memang I nak beritahu memang luar biasa. Actually dia orang lagi sikit sudah mau capai bukan sahaja eager manager. Lagi sikit pun nak settle chairman bonus. Actually tahun ni dia orang punya target adalah chairman bonus. Nampak tak Siti? Senyum mesti senyum. Actually dia orang lagi kurang lagi dua botol aloe vera sudah captain CBM. Kita doakan untuk mereka menjadi CBM yang terpantas di utara, betul tak? Okey tak? Amin. So kita doa untuk mereka. So last, okay, so sebelum kita mengakhiri kita punya malam ini, so I nak beritahu, jikalau saya tersilap cakap atau terlebih cakap itu adalah datang daripada saya minta maaf dulu. Yang baik datang daripada Tuhan. Jikalau saya terlebih ataupun over, okay, saya minta maaf dulu. Saya cuma nak beritahu you, yang kebaikan semua datang daripada Tuhan. Okay, so saya dekat sini bagi pihak kita group, nak beritahu you, kita doakan semua dekat sini pasti jadi CBM dan pasti jadi eager manager, pasti jadi JLT. So thank you kepada anda semua yang sudi luangkan masa bersama kami. Dan sebelum kita akhiri, kita boleh ambil satu gambar bersama tak? Okay, ambil gambar bersama. Semua buka kamera. Semua buka video. Atau kau lelo? Tak kau? Okay. Sekejap ya. Kena esok balik kaki. Okay. Nanti yes. Ambil produk. Ambil produk. Sekejap. Okay, boleh. Ready ya, semua ready ya. Senyum dengan senyum Okay. 1, 2, 3. Okay, satu page lagi. 1, 2, okay, 3. Okay, done, beres. Yes, so perlu nyanyi lagu. Mari. Boleh. Boleh je. Boleh. Let's do it. Yes. Nanti ya. Okay. Jadi, 来唱歌快点。